Oh, maksudnya pengorbanan Anwar ini ialah parti PKR itu sendiri berkorban, dibagi kursi itu kepada Amanah. Tapi bagaimana pula daripada DAP, kacamata DAP, kedudukan mereka dalam saiz kabinet kali ini? Robakan kabinet kali ini saya melihat kumpulan ataupun orang kata tim Lim Guan Eng yang menguasai keseluruhan kabinet dalam kali ini. Tapi ramai yang tidak tahu latar belakang Stewart Sim. Dia adalah orang kumpulan Lim Guan Eng juga. Anak Lim Kik Siang, adik Lim Guan Eng sendiri dilantik menjadi Timbalan Menteri Kewangan menggantikan tempat Stewart Sim. Antara semua lantikan ini, hanya satu lantikan yang saya merasakan secara peribadi ini bermasalah. Dia merupakan antara Timbalan Menteri yang paling gagal dalam sejarah Malaysia. Dan adakah pelantikan ini kali ini adalah semata-mata disebabkan beliau merupakan anak kepada Lim Kik Siang? Okey, Shen. Merombak kabinet adalah kuasa Perdana Menteri. Apa pandangan Shen ataupun formula yang Anwar gunakan untuk menyusun atur yang atas dibawahkan, yang bawah di ataskan untuk menjadikan sebuah kabinet perpaduan yang segar, yang bugar untuk sebuah kerajaan perpaduan? Saya rasa PMX Anwar dia membuat keputusan berdasarkan kepada analisis kebolehan seseorang menteri itu. Saya bagi contoh. Sekarang kan negara kini sedang berhadapan dengan krisis COVID. Betul. Dengan mendadak beberapa minggu ini. Dan satu benda yang PMX ni maha hebat adalah dia sanggup untuk mengurangkan kuasa parti dia sendiri untuk memberikan tempat ini kepada seorang yang paling layak. Sebagai contohnya, dia sanggup untuk memindahkan Dato' Zaliha, iaitu Mantan Menteri Kesihatan, kepada Jabatan Perdana Menteri yang kini menjaga hal ehwal wilayah persekutuan, dan digantikan dengan Dato' Zul daripada Amanah. PKR sanggup memberi tempat kepada Amanah kerana Dato' Zul adalah orang yang paling tepat. Dia adalah seorang doktor, dia adalah bekas Menteri Kesihatan negara Malaysia yang pernah berhadapan dengan krisis COVID dan juga menjadi penasihat COVID negeri Selangor apabila negara berhadapan dengan pandemik suatu ketika dahulu, mengikut kebolehan dan pengorbanan. Oh, maksudnya pengorbanan Anwar ini ialah parti PKR itu sendiri berkorban, dibagi kursi itu kepada Amanah. Tapi bagaimana pula daripada DAP, kacamata DAP, kedudukan mereka dalam saiz kabinet kali ini? Tidak ada pertambahan banyak. Kalau tidak silap saya, satu pertambahan baru saja. Itu pun disebabkan oleh pengorbanan oleh PKR apabila PMX Anwar sanggup untuk mencairkan kuasa ataupun portfolio yang dimiliki oleh PKR dan diberikan kepada individu tertentu. Macam tadi, mereka berikan kepada Dato' Zul untuk Menteri Kesihatan. Tapi untuk DAP pula kita dapat lihat ada satu kementerian baru yang diwujudkan, iaitu Kementerian Digital, yang dipecahkan daripada Kementerian Fahmi Fadzil, iaitu Kementerian KKD. Betul. Ini satu lagi pengorbanan. Cuma kalau dari segi rombakan kabinet DAP kali ini, penilaian dan analisis saya adalah saya melihat rombakan kabinet kali ini, saya melihat kumpulan ataupun orang kata tim Lim Guan Eng yang menguasai keseluruhan kabinet dalam kali ini. Sebab contoh, orang yang Siwa Kumar tu dulu bekas Menteri Sumber Manusia itu memang orang Anthony Loke, sudah digugurkan. Tapi pengukuran ini adalah pengukuran yang bagus sebab terpalit dengan skandal yang berkaitan dengan SPI pada awal tahun. Dan yang kedua, kita juga dapat lihat bahawa promosi Stewart Sim daripada Timbalan Menteri Kewangan kepada tempat Siwa Kumar, Menteri Sumber Manusia. Tapi ramai yang tidak tahu latar belakang Stewart Sim. Dia adalah orang kumpulan Lim Guan Eng juga. Dan Gobind Singh pun dah tadi saya kata Menteri Digital, dia lebih neutral, tapi mungkin ini boleh dilihat sebagai untuk membalancekan kuasa dan pengaruh Anthony Loke dalam DAP. Dan yang terbaru iaitu Lim Hui Eng,
anak Lim Kit Siang, adik Lim Guan Eng sendiri dilantik menjadi Timbalan Menteri Kewangan menggantikan tempat Steven Sim. Antara semua lantikan ini, hanya satu lantikan yang saya merasakan secara peribadi ini bermasalah. Iaitu, kenapa? Saya merasakan Lim Hui Ing tidak ada kelayakan untuk menjadi Timbalan Menteri Kewangan. Kerana dia merupakan antara Timbalan Menteri yang paling gagal dalam sejarah Malaysia. Saya bagi contoh, apabila beliau menjadi Timbalan Menteri Pendidikan sebelum ini, beliau merupakan satu-satunya Timbalan Menteri yang pernah ditegur oleh Dewan Speaker apabila tidak bersedia untuk menjawab soalan daripada pihak pembangkang berkaitan dengan kementerian dia. Dalam isu tersebut adalah berkaitan tentang nutrisi makanan pelajar-pelajar di sekolah. Dan tidak mampu jawab, speaker marah apabila pihak Perikatan Nasional hendak tanya soalan tambahan pun tak mampu hendak menjawab. Kalau benda semudah ini dalam soal pendidikan nutrisi kanak-kanak pun tidak mampu hendak jaga, apatah lagi Kementerian Timbalan Menteri Kewangan yang kita perlu berbicara tentang gaji, tentang percukaian, tentang belanjawan, benda-benda yang jauh lebih berat di luar kemampuannya. Sebab kita perlu bersifat adil. Lim Hui Ing ini tidak ada kebolehan, tidak ada pengalaman. Kita menentangnya bukan disebabkan seperti yang dimainkan oleh pihak PN. Pihak Cyber Trooper PN cuba memainkan Lim Hui Ing tak layak menjadi Timbalan Menteri Kewangan disebabkan dia mendapat Bachelor of Arts dari Sri Malaya. Bagi saya ini bukan soal kelayakan, bukan sijil. Sebab kalau sijil, Perdana Menteri kita juga daripada Akademi Pengajar Melayu juga, tapi dia berkebolehan. Lim Hui Ing ini tidak ada kebolehan, terbukti gagal. Dan adakah pelantikan ini kali ini adalah semata-mata disebabkan beliau merupakan anak kepada Lim Kit Siang? Jadi saya pegang kata-kata Shen ini ialah daripada DAP, wakil-wakil menterinya banyak dipengaruhi oleh keluarga Lim. Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, bukan satu keluarga. Tetapi kalau kita analisis daripada isu Gobind Singh dan juga Ram Karpal. Ram Karpal adalah adik kepada Gobind Singh. Gobind Singh dimasukkan dan Ram Karpal dikeluarkan. Jadi isu keluarga juga. Saya nampak di situ DAP begitu berintegriti. Tapi bila Shen membuka satu sudut yang lain ini, saya nampak DAP itu begitu berintegriti, tapi mungkin keluarga Lim itu yang nampak sudah mula tunjuk taring, tunjuk kuasa atau macam mana? Rasanya analisis mereka hendak menyimbangi kuasa Anthony Loke sebagai Setiausaha Agung DAP yang baru. Mereka kan kuasa lama, tak sanggup melepaskan sepenuhnya. Dan sebab itu Pulau Segaran, seorang lagi orang daripada tim Lim Guan Eng dimasukkan menjadi Timbalan Menteri Undang-Undang kalau tidak silap saya. Dan faktor Ram Karpal Singh dan Gobind Singh itu adalah bukan faktor sebab parti, tapi individu sendiri yang berintegriti. Ram Karpal Singh sendiri yang menarik diri daripada menjadi menteri.